Jadi tuan-tuan semua, kita sambung kepada kitab Idaman Penuntut jilid 1. Pada malam ni kita akan sambung kepada syarat-syarat sah sembahyang berjemaah, dan kita masih lagi membincangkan syarat yang keempat, iaitu berhimpun atau berkumpul imam dengan makmum di suatu tempat. Di dalam hal ini ada 4 masalah. Masalah yang kita nak bincang pada malam ni ialah berkaitan dengan imam dan makmum duduk di satu tempat, barulah sah sembahyang berjemaah. Kalau di tempat yang berbeza, dia ada syarat-syarat dia. Untuk syarat yang keempat ni, dia ada 4 situasi. Situasi pertama, imam dan makmum kedua-duanya dalam masjid, satu bangunan yang dipanggil masjid. Ataupun bukan bangunan pun tak apalah, tapi kedua-duanya dalam masjid. Itu telah kita sebutkan pada kuliah yang lepas. Kemudian kedua-duanya bukan dalam masjid. Dua-dua bukan dalam masjid. Sama ada dalam dewan ataupun bangunan yang lain selain daripada masjid, ataupun di padang yang luas. Mana dua-dua? Imam pun bukan dalam masjid, makmum pun bukan dalam masjid. Dua-dua itu berada di tempat yang bukan masjid. Dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, termasuk dalam kategori bukan masjid ini ialah surau. Surau itu bukan dalam kategori masjid. Sebab kebiasaan surau ni dia tidak diwakaf sebagai masjid. Maka kata ulama, dia tidaklah dihukumkan sebagai hukum masjid. Itu situasi kedua. Itu pun telah kita sebutkan pada kuliah yang lepas. Ada beberapa syarat. Kemudian malam ni insya-Allah kita akan sambung situasi yang ketiga dan keempat, iaitu imam dalam masjid, makmum di luar masjid, atau sebaliknya. Ada 2 situasi. Tu imam dalam masjid, makmum luar masjid. Tu imam duduk kat sini, makmum di luar masjid sana. Kan? Contohnya hari Jumaat, masjid tak muat. Masjid ni dah penuh. Jadi orang pun baris semua penuh belakang dah. Jadi mari lewat tu, dia sembahyang kat luar tu, kat tempat parking. Luar tempat parking tu dipanggil bukan masjid. Maka situasinya, imam dalam masjid, makmum luar masjid. Makmum dalam masjid itu hukum lain. Hukum yang pertama, situasi pertama, iaitu imam dan makmum dalam masjid. Ini nak bincang makmum hak luar masjid, tu imam dalam masjid. Ada syarat dia. Yang keempatnya terbalik pula. Makmum dalam masjid, tu imam luar masjid. Kan? Tu imam kena halau daripada masjid. Imam kau duduk keluar lah, kata dia. Jadi situasi yang keempat ni sama dengan yang ketiga. Jadi tu imam luar masjid, makmum dalam masjid. Ini yang keempat. Yang ketiga, imam dalam masjid, makmum luar masjid. Jadi untuk situasi nombor 3 dan 4 ini, dia ada beberapa syarat. Jadi kita baca dulu apa yang ditulis oleh pengarang. Makmum dalam masjid dan imam di luar masjid, kedua-dua masalah ini hukumnya sama, iaitu jaraknya jangan lebih daripada 300 hasta dari tepi dinding masjid atau dari orang yang ada bersembahyang di luar masjid itu. Dan lagi, jangan ada dinding antara keduanya, antara makmum dengan imam tadi, tak boleh ada dinding. Tetapi jika ada pintu pada dinding itu, hukumnya sama macam masalah iaitu masalah imam dan makmum kedua-duanya bukan dalam masjid. Itu hak dia sebut di sini. Ringkas. Jadi secara kesimpulannya, tuan-tuan semua, untuk kes macam ni, imam dalam masjid, makmum luar masjid,
ada 4 syarat. Syaratnya ada 4. Tak cukup 4 syarat ni, tak sah. Ini kena ingat, kena ambil perhatian betul-betul. Bagi orang yang semayang di luar masjid. Dan bagi pihak pengurusan masjid. Syarat yang pertama, daripada ayat yang panjang ni, saya keluarkan satu-satu. Kan? Syarat yang pertama, hendaklah imam itu, hendaklah makmum tu tahu dengan pergerakan imam. Tahu tu sama ada dengar suara, sama ada dia nampak jemaah kat depan, sama ada dia nampak video ke apa, tak kisahlah. Yang penting dia tahu. Tok imam rukuk, dia tahu tok imam rukuk. Tok imam sujud, turun sujud, dia tahu. Sama ada dengan bunyi suara Allahu Akbar, dia dengar kat luar. Ataupun dia nampak daripada saf dia tadi, dia nampak jemaah yang duduk dalam masjid ni bergerak. Ataupun ahli jawatan kuasa masjid pasang video ataupun tabir layar kat luar, pancar dengan LCD atau sebagainya, dia nampak kat luar sana. Tak kisah, yang penting dia tahu pergerakan. Itu syarat yang pertama. Syarat ni insya-Allah biasanya okey, sebab masjid ada mikrofon dan yang semayang kat luar tu dengar. Sebab apa? Sebab biasanya speaker dipasang, speaker luar, dia tahu pergerakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan dia nampak. Kalau tak dengar pun dia nampak pergerakan jemaah yang dalam masjid. Okey, selesai. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kata ulama, imkanuz zihab, maknanya boleh makmum yang di luar masjid ataupun siapa-siapalah, kan, makmum yang di luar masjid itu tadi boleh sampai kepada imam dengan tidak membelakangkan ke kiblat. Dia boleh sampai ke tu imam tanpa membelakangkan kiblat. Jadi kalau dia duduk kat luar sana, dia nak mari ke tu imam, bukan nak suruh mari. Kalau dia nak mari, jangan tuan-tuan faham nak suruh datang buat apa. Tak, bukan nak suruh datang. Kalau dia nak datang ke tu imam, dia boleh terus datang ke tu imam, ataupun dia mengiri atau menganan, tak ada masalah, tanpa membelakangkan kiblat. Itu syarat kedua. Kalau dia nak kena datang ke tu imam dengan membelakangkan kiblat, maksudnya dia mari, dia kena pusing ke belakang baru dia boleh sampai ke tu imam, maka tuan-tuan semua tak boleh. Tak boleh. Tak sah macam tu. Jadi kalau biasa kata semayang tu di luar sana, di dataran sana, dia nak datang terus ke sini, tuan-tuan semua, ada pintu, dia boleh datang terus. Nak datang macam mana? Ustaz, ada jemaah lagi. Bukan suruh datang. Kalau dia nak datang, kena faham situasi tu. Kalau dia nak datang, kalau tak ada jemaah belakang ni, dia boleh datang terus sampai ke tu imam tanpa membelakangkan kiblat. Kalau dia nak datang, mesti membelakangkan kiblat, itu tak boleh. Contohnya masjid ni di bandar-bandar ataupun masjid di negara yang bukan macam Malaysia ni. Malaysia ni kita jarang jumpa masjid duduk kat tengah-tengah tingkat bangunan. Biasanya masjid seketul yang macam ni. Kalau mungkin negara-negara Arab ataupun negara-negara barat ke apa semua, bangunan 30 tingkat. Tingkat nombor 3, satu level tu masjid. Kan? Orang tingkat 4 nak semayang ikut orang yang di dalam masjid tingkat 3. Dia nak semayang di luar masjid, di tingkat 4. Masjidnya tingkat 3. Dia nak pergi ke tu imam, dia kena turun ke tangga. Tangga tu berpusing. Dia kena membelakangkan kiblat. Maka yang tu tak sah. Sebab dia tak boleh sampai ke imam tanpa membelakangkan kiblat. Sebab itu, dulu-dulu Tabu Haji kata, yang baru saya tak pasti, tak tengok lagi. Dulu-dulu Tabu Haji kata, siapa yang semayang dalam
bilik hotel. Berimamkan imam dalam Masjidil Haram. Tidak sah mengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kenapa? Itu pendapat muktamad. Kenapa? Kerana bila dia nak sampai ke tu imam yang dalam Masjidil Haram tu, dia kena turun kot lift, dia kena membelakangkan kiblat. Kalau turun kot tangga pun pusing tangga tu, kena belakangkan kiblat. Maka tidak sah. Kalau ada di dataran tu tak apa. Sebab dia boleh sampai terus ke tu imam tanpa membelakangkan kiblat. Nah itu. Tapi kalau di dalam bilik hotel di atas sana, di semayam ikut imam dalam Masjidil Haram, maka tuan-tuan semua tak sah. Tabib Haji pernah keluarkan resolusi ni. Saya beberapa tahun yang lepas. Sekarang saya tak pasti. Katanya ada perubahan kerana masyaqqah, susah. Itu pun dengar-dengarnya, cuba tuan-tuan cek baliklah. Dengar-dengarnya untuk diguna pakai pada musim haji saja. Yang boleh kata sah tu kerana susah. Kan, orang nak turun ke bawah, orang ramai. Jadi ada yang nak sembahyang bilik hotel apa semua ikut. Katanya, tuan-tuan cemak baliklah. Katanya sah. Sebab apa? Kerana suka. Tapi kalau zaman tak suka, mungkin zaman sekarang dah tak ada orang haji, bukan musim haji. Maka kalau kembali kepada pendapat asal mazhab Syafi'i, tak sah. Itu syarat dia. Syarat kedua. Jadi kalau semayang di sana boleh ke? Boleh ya. Kalau nak mari ke sini boleh. Tapi itu baru dua syarat, ada dua lagi. Syarat yang ketiga, qurbul masafah. Jarak di antara dinding masjid, disebut tadi, dinding masjid. Masjid kita tu dinding kat luar tu. Kan ada Islamic panel tu kan. Apa Islamic art tu. Tu yang tu tuan-tuan semua, itu dinding terakhir masjid. Lepas pada tu adalah luar masjid. Daripada dinding itu dengan jemaah yang pertama di luar, jaraknya mesti tak lebih daripada 300 hasta, lebih kurang 150 meter. Makmum pertama. Jadi masjid kita tak ada lah, kalau nak sampai 150 tu agaknya duk kedai dobi seberang jalan sana. Mana kalau dalam parking tu tak ada masalah. Tak jarak dekat lagi. Itu jarak dinding dengan saf yang pertama. Bukan mana tak boleh panjang tak. Sama juga kalau semayang di dataran Masjidil Haram tuan-tuan pergi itu kan, semayang kat luar. Dinding masjid dengan saf pertama depan tu tak boleh lebih 300 hasta. 150 meter. Kalau lebih tak sah. Kerana dia jauh. Bila jauh, dah tak dipanggil satu tempat dah. Dan syarat yang keempat, nah ini payah sikit lah. Wa alla yakuna bainahuma ha'il yamna'u ru'yatal imam aw istitraqa ilaih. Tidak ada dinding yang menghalang dua benda. Menghalang nampak imam dan menghalang sampai kepada imam. Kalau ada dinding, boleh nampak. Dinding ada macam sekarang ni kan, dinding belakang ni cerah. Boleh nampak imam ataupun sah yang belakang imam. Maknanya orang yang sembahyang dalam masjid dia boleh nampak. Tetapi tak boleh datang ke imam. Nampak tapi tak boleh nak datang sebab ada dinding. Orang tutup. Maka orang yang sembahyang di luar tidak sah. Jadi kalau ada orang yang sembahyang di dataran, kena ada satu pintu sekurang-kurangnya buka. Sekurang-kurangnya satu pintu buka. Kalau ada orang yang di luar sana tidak sah. Itu syarat dia. Syarat dia mesti tidak ada dinding yang menghalang daripada nampak dan boleh sampai ke imam. Daripada nampak dan boleh sampai ke imam. Jadi isu ni untuk hari Jumaat je. Hari lain tak ada orang semayang sampai luar. Kan? Dan masjid ni saya tak pasti ada tak semayang kat luar. Jadi kalau ada yang semayang kat luar, kena ada satu lubang yang boleh dia sampai kalau dia nak datang ke imam.
dan boleh nampak. Kalau tutup rapat, dah dinding cermin ustaz, dia boleh nampak. Ya boleh nampak, tapi tutup rapat. Tutup rapat tak boleh sampai. Jadi dua syarat, tak boleh ada dinding yang menghalang sampai dan menghalang nampak. Mesti boleh nampak dan mesti boleh sampai. Dua-dua. Itu syarat dia. Ada 4 syarat yang disebut di dalam kitab-kitab fiqh yang besar-besar lah. Kitab Arab dan sebagainya yang saya baca ini. Itulah 4 syarat. Dalam kitab kita ni dia sebut 2 saja. Yang kita baca tadi, jaraknya jangan lebih daripada 300 hasta. Dan yang kedua, jangan ada dinding antara keduanya. Dinding itu tadilah syarat keempat. Dia sebut 2 saja. Jadi 2 lagi tak disebut. Itu saya sebut secara detail. Jadi dia kata jangan ada dinding antara keduanya. Tetapi jika ada pintu pada dinding itu, ada pintu. Dan pintu itu dibuka. Hukumnya sama pada masalah bar tadi. Kalau dinding semua, tak boleh buka. Macam mana dia nak sampai? Tak boleh, tak sah. Ataupun ada pintu, tapi pintu itu tak dibuka. Tak boleh juga. Kerana dia tak boleh sampai. Okey, baik. Itulah syarat dia. Jadi tuan-tuan, benda macam ni, kita kena ambil perhatian lah. Benda-benda macam ni. Sebab dia menentukan sembahyang kita sah atau tidak. Adapun dalam masjid ni tuan-tuan semua, ini tak ada masalah. Ada dalam bangunan masjid ni, contoh tuan-tuan sembahyang ini. Lepas ni sembahyang isyak. Orang yang sembahyang di luar tu, kita sembahyang di dalam. Pintu tu tak buka. Tak apa ke? Tak apa, sebab dua-dua masjid. Situ pun masjid, sini pun masjid. Jadi hak kita bincang ni isunya, jemaah yang duduk luar masjid, imam ni dalam masjid. Habislah syarat yang keempat ni. InsyaAllah tuan-tuan semua. Moga jelas dan fahamlah. Baik. Syarat yang kelima, makmum jangan bertelingkah dengan imam tentang mengerjakan sunat-sunat yang huduh pada pandangan syarak jika berlaku pertelingkahannya. Seperti sujud tilawah, yang mana wajib atas makmum mengikut imam bersujud atau meninggalkan sujud itu jika tidak diikut batal sembahyang. Ada 4 benda dalam sembahyang jemaah ni, tuan-tuan kena ambil perhatian. 4 sunat. 4 benda ni kita kena jaga dan kita kena ambil perhatian. Yang pertama dia sebut sujud tilawah. Sujud tilawah ni biasanya kita baca ataupun kita buat pagi Jumaat subuh. Subuh pagi Jumaat imam baca surah Sajdah, kan ada dalam tu sujud tilawah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, sunat baca surah Sajdah pada tiap-tiap pagi sembahyang Jumaat, tiap-tiap pagi sembahyang subuh hari Jumaat. Tiap-tiap pagi. Mazhab Imam Syafi'i. Walaupun akan ada orang yang beranggapan baca surah Sajdah tu jadi wajib sekalipun, kata ulama tetap sunat juga. Jangan kita tinggalkan kerana nak meraihkan, takut orang kata sembahyang subuh pagi Jumaat ni wajib baca surah Sajdah. Tak. Mazhab Syafi'i tak, dia tak meraihkan pendapat tu. Kerana sunat, orang nak kata wajib ke tak kata wajib, kita tak boleh tinggalkan benda sunat. Jadi nak betulkan pemahaman orang tu, kena bagi ilmu, bukan kita ubah sunat tu. Itu pendapat ulama mazhab Syafi'i. Baik, kalau masjid tu tak buat, itu tak ada masalah. Itu benda sunat. Tak nak buat, itu terpulang lah. Cuma nak bagi tahu itu benda sunat. Mungkin masjid ni tak nak buat sebab jemaahnya nak cepat pergi kerja, kan, atau sebagainya, itu hal lain pula. Tapi hukumnya sunat. Baik, bila imam sujud tilawah, wahum la yastakbirun.
Dia pun turun sujud tilawah. Allahu Akbar. Turun sujud sejadah. Orang Melayu panggil sujud sejadah. Kan? Sujud sejadah. Bukan sujud sejadah orang tu sujud. Kan? Sujud kat sejadah tu buat apa? Yang bahasa Arabnya sujud sajdah ataupun sujud yang lebih tepat sujud tilawah. Sujud tilawah. Sujud tilawah. Dalam Al-Quran ada 14 tempat. Dalam Quran kita ni tuan-tuan semua, Quran ni macam ni resam Osmani ni, dia ada tulis kat tepi ni. Kat tepi ni. Dia ada lambang dia ni. Dia akan tulis kat tepi tu sajdah. Dalam Quran, tempat ayat tu tuan-tuan akan jumpa macam lambang, macam kubah. Dalam Quran ada 15. Dalam Quran macam ni dia ada 15 tempat. Ditanda 15. Tetapi tuan-tuan semua, bukan 15 semua tu sunat sujud dalam mazhab Syafi'i. 14 sahaja. Tak termasuk dalam surah Sad. Tuan-tuan kena ingat, surah Sad ada. Surah Sad ada satu sujud, ada satu lambang tu. Tapi tak sunat sujud tilawah. Kerana sujud ataupun yang ada dalam surah Sad itu bukan sujud tilawah. Itu sujud syukur. Sujud syukur. Kerana Allah Ta'ala menerima taubat Nabi Dawud alaihi salam. Kisah dalam ayat itulah. Kan? Jadi, sujudlah syukur kerana Allah Ta'ala menerima taubat Nabi Dawud alaihi salam. Jadi sujud syukur tak boleh buat dalam sembahyang. Kalau mana-mana orang yang hafal Quran, kena ambil perhatian. Kalau dia baca surah Sad, dia hafal kan, dia baca surah Sad, sampai kepada ayat sujud tilawah dalam surah Sad tu, dia pun sujud dalam sembahyang. Batal sembahyang dia. Surah Sad tu batal. Sebab apa? Sebab surah Sad tu bukan sujud tilawah, dia sujud syukur. Sujud syukur tak boleh sujud dalam sembahyang. Yang boleh sujud dalam sembahyang ialah sujud tilawah saja. Jadi tolak 14 semua. Mana-mana tempat tuan-tuan baca bukan surah sajdah saja, bukan surah sejadah saja. Semua surah yang ada tu 14 tempat semua dalam Quran, maka sunat kita sujud tilawah dalam sembahyang. Baik, kalau imam sujud, maka wajib ke atas makmum sujud. Kalau imam tak sujud, wajib ke atas makmum tak sujud. Kalau berlaku percanggahan, pertelingkahan, di sini disebut pertelingkahan, dalam bab sujud tilawah, mana bertelingkah? Imam sujud, dia tak sujud. Imam tak sujud, dia sujud. Pertelingkahan. Maka batal sembahyang. Ini kena faham betul-betul. Takdir hari itu, imam tak sujud. Wahum la yastakbirun. Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una. Dia sambung terus sujud. Dia tak sujud. Tuan-tuan dah sebut dah, subhanallah. Dia tak sujud juga. Dia kata, aku malas sujud. Maka dia tak sujud. Tuan-tuan nak buat macam mana? Jangan sujud. Tuan-tuan kata, tu iman ni, aku subhanallah. Kata dalam hati lah, bukan cakap kat mulut. Aku subhanallah pun dia tak turun. Aku tak boleh sembahyang subuh pagi Jumaat, tak sujud tilawah. Rasa macam tak cukup rakaat. Dia pun turun, Allahu Akbar, dia turun sujud. Batal sembahyang dia. Jangan buat kalau tu imam tak buat. Kalau imam buat, jangan tak buat. Itu penting. Dalam bab sujud tilawah. Satu. Adapun sujud sahwi, wajib atas makmum mengikut tentang buat, tidak wajib tentang meninggalkan. Kerana makmum boleh dan sunat sujud sahwi selepas salam imamnya. Yang kedua, sujud sahwi. Sujud sahwi ini tuan-tuan semua, kalau imam buat, wajib kita buat. Tapi kalau imam tak buat, kita diberi pilihan. Kita boleh nak buat, dan itu sunat buat, dan kita boleh tak nak buat. Tak ada masalah. Contohlah, imam
terlupa baca kunut subuh pagi Jumaat, ke pagi lain ke tak kisahlah, ataupun sembahyang witir bulan Ramadan malam 16 ke bawah, tu imam terlupa baca kunut. Sedangkan kunut dalam mazhab kita Imam Syafi'i sunat ab'ad. Jadi dia pun terlupa. Kita pun subhanallah, dia pun tak dengar ke apa, dia pun turun sujud. Allahu Akbar. Bila dah masuk sujud, kita tak boleh bangkit dah. Imam tak boleh bangkit dah. Pasal dah masuk rukun. Dan tuan-tuan paksa pula imam tu berdiri. Subhanallah. Imam duduk sujud dah. Subhanallah. 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 Terganggu emosi imam. Imam kata bosan tu. Dia pun undur balik naik. Batal sembahyang dia. Sebab dia dah masuk rukun. Tak boleh tinggal dah. Kunut tu sunat. Tak boleh tinggalkan yang rukun untuk buat sunat. Jadi kalau dia dah turun, biarkan. Kita pun ikutlah. Hujung tu sunat sujud sahwi. Untuk cover balik. Dapat pahala balik sunat ab'ad yang kita tak buat tu. Dengan sujud sahwi, kita dapat pahala balik. Tetapi imam pun tak sujud sahwi juga. Habis innaka hamidun majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia bagi salam. Kita nak buat macam mana? Kita tak baca kunut ni. Kunut ni besar dalam mazhab Syafi'i. Sunat ab'ad. Sunat ab'ad, sunat besar. Untuk dapat balik pahala tu, kena sujud sahwi. Kan? Bukan wajib pun nak dapat balik pahala. Sujud sahwi. Tapi tu imam tak sujud. Boleh tak kita sujud? Boleh sebab tu imam dah bagi salam. Tu imam dah bagi salam. Jadi dalam masalah tu imam tak buat, kita boleh buat. Tak nak buat pun tak apa, nak buat pun tak apa. Tapi kalau tu imam buat sujud sahwi, kita mesti buat. Jangan tu imam buat Allahu Akbar sujud sahwi. Kita pun kata, dah kau terlupa, kau sujud lah, aku tak lupa. Kita pun kerah gitu tak sujud tuan-tuan semua. Pasal tu imam yang lupa. Sujud lah. Itu dia. Tak boleh macam tu. Batal sembahyang dia. Itu dua. Dan seperti tasyahud awal. Lain pula. Iaitu wajib mengikut tentang meninggalkan. Tidak tentang mengerjakan. Makmum boleh bangun terus menunggu dalam qiyam. Sujud yang ketiga tasyahud awal. Tasyahud awal dia terbalik daripada sujud tilawah tadi. Sujud tilawah pula. Sujud sahwi. Sujud sahwi wajib buat kalau tu imam buat. Kalau tu imam tinggal, tak ada masalah, kita nak buat pun boleh. Tak nak buat pun tak apa. Tasyahud awal dia terbalik pula. Kalau tu imam tinggal, kan? Kalau tu imam tinggal, kita wajib tinggal. Kalau tu imam buat, tu imam duduk sujud tasyahud awal ni. Tu imam buat tasyahud awal. Kita ada pilihan. Nak ikut tasyahud awal pun boleh, tak nak pun boleh. Tapi jangan buatlah. Nak bagi tahu boleh. Sembahyang tu sah. Misal kata tu imam dah baca tasyahud awal ni. Sembahyang syak nanti. At-tahiyyat. Tuan-tuan tak nak baca. Tuan-tuan Allahu Akbar bangun berdiri. Sebab tasyahud awal ni dia sunat ab'ad. Dia bukan wajib. Tuan-tuan bangun berdiri. Tak ada masalah. Tunggu tu imam sambil berdiri. Boleh. Saya bagi tahu hukum boleh. Bukan suruh buat. Tuan-tuan bukan suruh buat. Kalau lepas ni semua berdiri belakang. Siapa ustaz ajar boleh? Dah, bukan masalah suruh buat, masalah hukumnya boleh. Tapi bukannya pahala besar. Pahala besar ikut imam lah. Tak imam buat, kita ikut. Tapi kalau tak nak buat, boleh. Tetapi kalau imam tinggal, kita wajib tinggal. Tak imam Allahu Akbar, dia bangun, dia tak baca tasyahud awal. Kita tak boleh baca tasyahud awal. Jangan tuan-tuan gagah nak baca tasyahud awal. Imam ni tasyahud awal tak baca. Dia pun baca laju-laju. At-tahiyyatu wa barakatuh. Turbo punya.
Kan nak kejar kan. Tapi dia baca juga. Baca itu batal sembahyang. Baca itu batal sembahyang. Melainkan, kata ulama, melainkan tu imam tadi duduk istirahat. Dia duduk istirahat. Duduk sebelum bangkit ke rakaat ketiga tu dia duduk. Kita pun duduk sama dengan dia. Lepas tu dia pun terus bangkit. Itu ulama kata boleh. Sebab itu cuma memanjangkan duduk imam saja. Imam dah duduk tadi, cuma dia tak baca tasyahud awal. Kita duduk sama dengan dia bangkit terus. Cuma kita baca tu cuma memanjangkan. Bukan kita buat benda yang dia tak buat. Dia buat juga duduk tadi. Cuma kalau jenis imam tak duduk istirahat, terus bangkit, kita baca tasyahud awal, itu tak boleh batal sembahyang. Boleh? Jadi macam mana kalau tu imam terlupa? Tu imam terlupa, tu imam bangkit bangun, dia terlupa tasyahud awal, maka makmum tegurlah. Subhanallah. Tegur macam mana? Subhanallah. Kalau makmum perempuan, tepuk tangan. Gitu. Kalau sama-sama jemaah perempuan lah. Kalau belakang tu tepuk tangan sini, tak bunyinya. Jangan tepuk gini. Itu tepuk apa tu? Tepuk gini kat belakang ni. Kita semua ya? Macam tu. Jangan terbalik pula. Orang perempuan pula subhanallah. Laki tepuk pula. Tepuk pula. Jadi tuan-tuan semua, tepuk bagi perempuan, lelaki sebut subhanallah. Tapi sebut itu tadi sebelum daripada dia masuk berdiri lurus. Kalau dia dah masuk berdiri lurus baru nak sebut, nanyalah dia dah masuk rukun dah. Kan? Sebut tu sebelum dia bangkit berdiri lurus. Ini dah duduk berdiri, baru nak sebut subhanallah, subhanallah. Dia nampak dia bangun, sebut subhanallah. Tapi jangan terlalu agresif sangat pula. Imam nak betulkan kain, subhanallah. Dia bukan nak bangkit, dia nak betulkan kain dia je. Kan? Tapi dah tahu subhanallah, pantang tak imam bergerak. Subhanallah, subhanallah terus. Tengok dulu lah tuan-tuan semua. Jadi orang yang belakang imam tu kena tahulah hukum sembahyang jemaah. Orang yang nak tegur tu orang dekat-dekat dengan tu imam. Orang jauh ni mana nampak. Yang ketiga. Tetapi, ini yang keempat. Tetapi membaca kunut tidak wajib muwafaqat, yakni boleh bertelingkah kerana tidak huduh pada pandangan syarak dalam pertelingkahannya. Sekiranya imam membaca kunut, makmum boleh tinggalkan terus sujud dengan sengaja. Imam baca kunut, dia tak nak baca kunut, dia pun turun sujud, boleh. Dan jika sekiranya imam meninggalkan, imam tak baca kunut, sunat makmum membaca kunut jika sempat kejar imam dalam sujud yang pertama. Dan harus dalam duduk antara dua sujud. Dan tidak harus ia membuatnya jika tak sempat kejar, melainkan pada sujud yang kedua. Kesimpulannya macam ni. Kesimpulannya, dalam masalah kunut, kita tak ada apa-apa syarat. Tak ada apa-apa ikatan dengan imam. Tak terikat. Maksudnya kalau imam baca kunut, kita tak nak baca, boleh. Jadi tema Allahumma hdina fi man hadait, kita tak nak baca, kita pun turun sujud. Tunggu tu imam dalam sujud, tak ada masalah. Tapi tunggu dalam sujud lah. Jangan angkat kepala. Lepas tu kalau angkat kepala itu okey lagi, tak batal sembahyang, baru tak cukup dua rukun lagi depan pada tu imam. Tapi berdosa lah. Kan? Bila dia turun sujud kedua, cukup dua rukun, tu batal sembahyang dia. Sebab apa? Sebab cepat daripada imam dua rukun. Tapi dia nak turun, dia tak nak baca kunut bersama dengan imam, tak ada masalah. Turun, Allahu Akbar, sujud. Imam pula tahu dia turun sujud. Oh, sujud tak nak baca kunut aku. Imam pun baca kunut habis panjang. Sambung.
Dia pun duduk situ, merah muka dah sujud lama. Kan? Tu sama-sama pedagang. InsyaAllah kita berhabis sikit lepas azan. Azan dulu lah. InsyaAllah. Ada sikit ya. Baik tuan-tuan semua, kalau tadi yang saya terangkan tadi, kalau imam baca kunut, kita boleh tinggalkan. Kemudian situasi sebaliknya, kalau imam tak baca pun, kita boleh nak baca. Misal kata kita semayang di satu tempat, ya imam ni memang tak baca kunut. Boleh kita nak baca. Tapi dia kata di sini, sunat baca kalau kita sempat, mana bacaan kita tu tak terlampau panjang, kita sempat kejar imam dalam sujud. Itu sunat. Mana kita baca, habis, sempat turun sujud dengan tok imam. Tok imam tak angkat kepala pada sujud lagi. Kalau kita sempat baca dan sempat kejar tok imam dalam duduk antara dua sujud, itu harus saja, tak sunat. Mana harus, hukum harus, mana buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Tak dihukumkan dapat pahala. Boleh kita baca kunut. Juga, boleh lagi, cuma tak dapat pahala sunat. Yang dapat pahala sunatnya ialah, kalau kita sempat dapat imam dalam sujud. Yang ketiga, kalau kita sempat kejar imam, tapi kejar imam tu lepas daripada dia mana dia sujud yang kedua. Kalau dia sujud yang kedua, pada waktu itu kita tak disuruh untuk baca kunut lagi. Kenapa? Kerana kita dah terlambat daripada imam dengan dua rukun. Lambat pada imam dua rukun ni batal sembahyang. Mana dua rukun? Sujud, duduk antara dua sujud. Bila dia masuk saja ke rukun yang seterusnya, dia dah tinggalkan rukun yang sebelumnya tu, dah jadi dua rukun sempurna. Jadi kalau dia dah nak masuk ke antara nak masuk ke sujud yang kedua tu, kira dah cukup dua rukun, maka pada waktu tu batal sembahyang. Kita lambat. Kita dah baca kunut. Jadi kalau boleh kita baca kunut apa? Kunut pendek-pendek lah. Baca kunut pendek ya, supaya sempat kita turun sujud bersama dengan dia. Kunut pendek macam mana? Kunut pendek, kita baca satu ayat, satu doa yang mengandungi permintaan pada Allah dan puji kepada Allah. Cukup lah. Contohnya, Allahumma ghafirli. Ya Allah, ampunilah aku. Itu permintaan. Ya Allah, ampunilah aku. Puji kepada Allah. Satu nama Allah, Ya Ghafur. Wahai Tuhan yang Maha Pengampun, puji. Cukup lah, kunut tu. Mana-mana ayat yang mengandungi permintaan pada Allah dan puji kepada Allah. Kunut. Allahumma arhamni. Ya Allah, kasihanilah aku. Ya Rahim. Wahai Tuhan yang penyayang. Kunut. Boleh? Boleh itu ya. Allahumma ghafirli ya ghafur. Allahumma arhamni ya Rahim. Allahumma altuf bi ya latif. Boleh berlaku. Itu kunut pendek. Ada orang bila satu tempat dia kata, kunut pendek macam mana Ustaz? Saya tanya, kunut pendek macam mana? Kunut Ustaz. Kunut panjang? Kunut. Itu Maharaja Lawak. Kan? Bukan macam tu. Ini kunut yang pendek, yang mana tak perlu panjang. Boleh baca Allahumma ghafirli. Macam tuan-tuan sembahyang di Mekah. Kan? Dia tak baca kunut. Nak baca boleh. Allahumma ghafirli ya ghafur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Lepas tu sujud. Habis ya? Okey, cukup sekian tu. InsyaAllah kuliah akan datang kita akan sambung syarat yang ke-6. Cuma ada soalan satu ni. Saya nak jawab ni. Pertanyaan daripada jemaah sini. Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya, macam mana dengan syarat jemaah di masjid-masjid dalam bangunan seperti Masjid Bank Islam atau berakyat yang bertingkat-tingkat? Adakah memenuhi syarat? Sebab kalau nak pergi ke imam rasanya perlu naik turun lift tangga. Jadi mungkin membelakangkan kiblat. Mohon pencerahan. Terima kasih. Kalau berakyat tu tuan-tuan semua, saya pernah ceramah tazkirah sekali, surau apa nama dia? Al-Barakah ke apa?
Ya, rasanya. Masa tu mufti wilayah datang dan dia ada 2 tingkat, bawah, 1 atas. Masa saya pergi tu, mufti wilayah baru bagi saranan kepada bank tu untuk buat tangga. Bank rakyat dah, tak silap saya. Yang kat bangsa tu kan. Tangga. Untuk menghubungkan yang tingkat bawah dengan tingkat atas. Masa tu mufti wilayah Dr. Zul lah. Kenapa? Kerana supaya boleh berhubung yang tingkat atas dengan tingkat bawah. Kalau tak boleh berhubung, maka putus. Kan? Putus. Jadi dia jadi 2 tempat yang berbeza. Jadi bila berhubung, tak ada masalah. Jadi kalau membelakangkan kiblat pun tak ada masalah. Sebab apa? Sebab di dalam masjid kesemuanya. Yang syarat tak boleh membelakangkan kiblat ni, imam dalam masjid, makmum yang luar masjid. Kan? Ataupun sebaliknya. Imam luar masjid, makmum dalam masjid. Mana salah seorang bukan berada dalam masjid. Tapi kalau dua-duanya masjid, macam masjid tuan-tuan semua ni, yang semayang kat tingkat atas, nak turun ke tu imam, lalu ke tangga, membelakangkan kiblat. Tak ada masalah sebab dalam masjid kesemuanya. Jadi tak ada isu kalau semuanya dalam masjid, tak ada isu. Yang boleh sampai ke tu imam je yang pentingnya. Ada tangga. Kalau tak ada tangga, tak boleh. Tapi nak naik macam mana pula kalau tak ada tangga? Kan? Jadi ya, mesti ada tangga. Ada tangga, tuan-tuan turun pusing-pusing pun tak apa. Sebab semuanya dalam masjid. Yang saya sebutkan tadi, di awal kuliah tadi, yang makmum di luar masjid. Luar masjid, dia lainlah hukum dia. Ini sekarang ni dua-dua dalam masjid. Itu tidak menjadi persoalan. Wallahu alam, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisyairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا اللهم فقهنا فقه أهلنا وقربات لنا في ديننا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.